Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah. Hari ini Ustaz akan sambung kitab Muamalat Darjah 6, pelajaran yang kelima, tajuk Al-Laqit. Buka muka surat 29. Jadi sebelum tu Ustaz, kita sama-sama membacakan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama wal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah murid-murid, pertamanya kita lihat pengertian Al-Laqit. Al-Laqit dari segi bahasa bererti nama kanak-kanak yang tercampak. Dari segi istilah pula bermakna kanak-kanak dan orang gila yang dicampak atau dibuang dan tidak mempunyai orang yang memeliharanya. Bagaimana pula hukum Al-Laqit? Hukum memungut Al-Laqit terbahagi kepada dua. Yang pertama, fardu kifayah, iaitu jika dijumpai oleh ramai orang, iaitu lebih daripada satu. Yang kedua, fardu ain, jika seseorang sahaja yang menjumpainya. Apakah pula hukum penyaksian laqit? Hukum penyaksian laqit, yang pertama, wajib diadakan saksi kerana ditakuti laqit dijadikan hamba. Yang kedua, wajib diadakan saksi jika ada harta bersama laqit. Seterusnya kita lihat tujuan memungut Al-Laqit. Tujuan memungut Al-Laqit ialah untuk menolong menyelamatkan nyawa manusia daripada sebarang musibah ataupun kelaparan yang boleh membawa mati disebabkan tiada kuasa untuk menjaga keselamatan dirinya. Maka wajib ke atas sekalian manusia menolongnya. Contoh Al-Laqit. Yang pertama, kes buang bayi. Yang kedua, kes pembuangan orang gila. Dan yang ketiga, kes pembuangan kanak-kanak kecil yang masih belum baligh. Bagaimana pula sifat pemungut Al-Laqit sekiranya kita menjumpai kanak-kanak ataupun orang gila? Jadi yang pertama, sifat pemungut Al-Laqit ialah Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, mukallaf. Yang keempat, adil. Dan yang kelima, cerdik. Seterusnya kita lihat tanggungjawab hakim terhadap pemungut yang bukan ahlinya. Maka wajib bagi hakim mengambil laqit yang dipungut oleh kanak-kanak atau orang gila atau orang fasik, iaitu pelaku dosa besar, atau seseorang yang ditegah pengurusan atasnya, atau orang kafir jika laqit yang dipungut itu Islam, kerana mereka bukan ahlinya untuk memungutnya. Apakah tindakan hakim atas pertelingkahan pemungut Al-Laqit? Yang pertama, jika dua orang menjumpai secara berebut-rebut hendak memungut,
maka hakim bolehlah memberi kepada salah seorang antara mereka mengikut pertimbangannya atau kepada orang lain selain daripada mereka berdua. Maksudnya di sini hakim boleh memilih salah seorang daripadanya ataupun dua-dua tak dapat tetapi diberikan kepada orang lain. Yang kedua, jika lakit itu telah dipungut oleh salah seorang daripada kedua mereka, hakim hendaklah menghalang pihak yang seorang lagi daripada merebutnya. Yang ketiga, jika lakit dipungut oleh dua orang yang sama taraf keahliannya, maka untuk memeliharanya dan memelihara hartanya didahulukan yang kaya daripada yang fakir dan didahulukan yang adil daripada yang mastur, iaitu tersembunyi adilnya. Dan yang keempat, jika bersamaan sifat keduanya, hendaklah diadakan undian antara mereka. Dalam negara kita, proses pendaftaran perlu dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Baiklah murid-murid, apa hukum memindahkan al-lakit? Hukum memindahkan al-lakit yang pertama, tidak harus dipindahkan ke pedalaman bagi lakit yang dijumpai oleh orang negeri atau pekan pada pekan atau dusun atau kampung. Yang kedua, harus memindahkan lakit daripada tempat dijumpainya dengan syarat. Yang pertama, adanya perhubungan berita. Yang kedua, selamat di perjalanan. Jika tiada kedua-dua syarat di atas, maka ditegah memindahkannya walaupun perjalanan ke tempat itu kurang daripada jarak yang mengharuskan solat kasar. Yang ketiga, harus bagi pedagang jika lakit ke negerinya mengikut syarat di atas. Yang keempat, jika lakit dijumpai di pedalaman yang aman, maka hukumnya harus dipindahkan ke kampung atau pekan atau negerinya. Yang keempat, jika dijumpai di tempat yang tidak selamat, maka wajib dipindahkan ke tempat yang selamat. Yang keenam, jika dijumpai di kawasan pendalaman oleh orang pendalaman, maka tetaplah dijaga olehnya. Bagaimana pula perbelanjaan menguruskan al-lakit? Perbelanjaan ke atas al-lakit adalah diambil daripada harta. Yang pertama, harta am, iaitu harta yang diwakafkan atau diwasiatkan untuk anak-anak jumpaan. Yang kedua, harta khas. Harta khas terbagi kepada dua. Yang pertama, harta yang telah ditentukan baginya. Contohnya, kain yang dipakaikan atau amparan sebagai alas. Diselimutkan, ada wang yang bersama di sisi lakit. Yang kedua, tidak dianggap sebagai harta lakit. Yang pertama, harta yang ditanam walaupun ditanam di bawah lakit. Yang kedua, sekeping kertas maklumat berkenaan harta yang ditanam adalah milik lakit, tetapi tanah tersebut bukan milik lakit. Dan yang ketiga, harta yang diletakkan berhampiran dengan lakit juga tidak dianggap hartanya. Yang kedua, perbelanjaan yang diambil
sekiranya tidak diketahui bagi lakit harta am ataupun harta khas, maka pembiayaannya hendaklah diambil dari harta Baitumal. Dan yang ketiga, seseorang yang memungut harta lakit secara bersendirian, maka harus baginya yang pertama menjaga harta lakit, dan yang kedua menggunakan harta untuk perbelanjaannya dengan izin hakim. Baiklah murid-murid, bagaimana kita hendak mengetahui status agama Al-Lakit? Yang pertama, Al-Lakit dihukumkan Islam walaupun dijumpai oleh orang kafir. Tetapi jika ada saksi yang menyatakan Al-Lakit itu kafir, maka dihukumkan kafir. Yang kedua, lakit juga dihukumkan Islam sekiranya dijumpai di tempat yang ada orang Islam, walaupun di negeri kafir. Yang ketiga, tidak diakui anak itu Islam hanya dengan adanya orang Islam yang lalu sahaja di negeri kafir. Dan yang keempat, agama kanak-kanak dan orang gila yang bukan lakit adalah dihukumkan Islam kerana mengikut agama kedua ibu bapanya atau salah seorang daripadanya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat taraf Al-Lakit. Yang pertama, lakit dihukumkan merdeka walaupun yang memungutnya atau ada yang mendakwa dia adalah hamba, kerana biasanya manusia itu merdeka. Yang kedua, jika dikemukakan keterangan saksi, lakit itu hamba dengan keterangan sebab-sebab pemilikan, seperti diperolehnya secara mempusakai atau dibeli, maka dia dihukumkan sebagai hamba. Dan yang ketiga, tidak dihukumkan merdeka jika tidak memadai dengan keterangan berhubung pemilikan semata-mata. Apakah hikmah memungut Al-Lakit? Hikmah memungut Al-Lakit yang pertama, mendapat pahala yang besar bagi sesiapa yang memungut dan memelihara anak yang hilang atau terbiar. Yang kedua, memberi peluang kehidupan dengan penjagaan dan pendidikan yang sempurna. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada ibu bapa agar sentiasa memantau kegiatan seharian anak masing-masing. Yang keempat, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas. Dan yang kelima, melahirkan rasa tanggungjawab kepada masyarakat tentang perlunya menyelamatkan anak yang dijumpai terbiar. Kesimpulan daripada tajuk ini, anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai untuk manusia bagi meneruskan zuriat keturunan di dunia ini. Oleh itu, Islam menyuruh manusia meramaikan keturunan yang halal melalui ikatan perkahwinan yang sah. Islam melarang keras aktiviti perhubungan bebas dan zina yang akhirnya melahirkan anak luar nikah. Lebih memburukkan lagi apabila anak yang tidak berdosa itu dibuang tanpa rasa belas kasihan di tempat yang tidak sepatutnya. Sikap ini telah merosakkan institusi kekeluargaan dalam Islam. Gejala ini tidak akan berakhir jika tiada kerjasama dan kesedaran dari semua pihak. Oleh itu, masyarakat perlu berganding bahu, bekerjasama dalam menangani gejala-gejala negatif agar keluarga kita terpelihara dengan aktiviti yang tidak sihat. Alhamdulillah ya murid-murid, kita telah selesai tajuk Al-Lakit pelajaran yang kelima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.